Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang berada di rumah. Bersama saya sekali lagi Fakir Syafiq, hos anda dalam rancangan Diary Borneo. Saya sekarang ni berada di Ladang Teh Ranau Sabah. Banyak lagi tempat menarik dan juga warisan budaya masyarakat Sabah yang belum kita terokai. Jadi, mari kita teruskan pengembaraan kita dalam Diary Borneo. Tak cari, tak jumpa. Itu adalah prinsip kehidupan saya. Dengan pegangan terhadap prinsip ini, saya telah mulakan semula carian saya di Tanah Borneo. Mari saksikan khazanah yang saya jumpa kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Ya. Saya ni Fakri. Ya, Encik ni siapa? saya Cikgu Atta. Oh, cikgu. Jadi Ya. saya ni ada buat satu diary, diary Borneo mengenai apa ni? Ini permainan tradisional, cikgu. Ini adalah permainan tradisional suku kaum Suluk di Sandakan. Oh, ya Ha, ke? jom kita pergi tengok. Jadi cikgu, Ya. sebelum cikgu bercerita mengenai asal usul sejarah permainan tradisional ni, cikgu bagi tahulah dulu nama cikgu. Oh, saya Cikgu Atta, mengajar di SK Seri Melanta Jaya. Jadi cikgu, permainan ni hanya boleh dimainkan oleh golongan remaja saja atau orang-orang tu boleh main juga, cikgu? Sebenarnya kanak-kanak dan budak remaja boleh bermain. Orang dewasa boleh bermain, tetapi biasanya penting ada kemahiran untuk menyeimbangkan badan. Cikgu, Ya. kalau kita nak mahirkan main permainan ni, cikgu, kira-kira ambil masa berapa lama tu, cikgu? Biasanya bagi mereka yang baru pertama kali untuk bermain, dalam sejam boleh dilatih dan boleh mahirlah. Kalau di sini, kita panggil permainan ni sebagai namanya kaldang. Kalau nama di lain, apa nama tradisional dia? Sebab saya daripada Semenanjung, jadi saya tak pernah dengar permainan ni Ya, nama ya. kaldang ni. Sebenarnya permainan kaldang ini juga dikenali sebagai permainan kaki hantu. Sebab mungkin kaki dia tu macam hantu, jadi mungkin dia itu sebab dia dipanggil kaki hantu. Oh itu cikgu, saya Ya. tengok cara dia bermain tu, dia memijak-mijak tu kakinya dikepit-kepit, cikgu. Untuk Ya. apa tu? Dia sebenarnya untuk menguatkan lagi kedudukannya di atas tu. Lagi satu cikgu, saya tengok dia punya alatan permainan ni macam menggunakan bahan-bahan kayu, cikgu. Ada Ya. bahan-bahan kayu yang sesuai ke untuk digunakan? Ya, biasanya kita menggunakan kayu yang keras tetapi ringan, dan ada juga kita menggunakan daripada bambu ataupun buluh. Jadi cikgu, Ya. saya ada lihat di internet setengah orang bermain permainan ni menggunakan alatan dia diperbuat daripada besi ataupun aluminium, cikgu. Ya, memang pada zaman sekarang kita juga melihat permainan ini di internet, di TV, yang mana permainannya seperti permainan kaldang yang telah dimodernkan. Dan permainan yang telah dimoden ini telah mendapat perhatian di seluruh dunia di Sukan Olimpik untuk orang kurang upaya, dan juga ada kedapatan dalam permainan-permainan dan tarian di luar negara yang menggunakan kaldang sebagai satu inovasi mereka dengan menambahkan lonjakan yang sedikit tinggi. Jadi cikgu, Ya. selepas mendengar sejarah permainan ni, saya rasa saya dah bersedia dah untuk mencuba dia. Boleh, Cikgu kata tadi berapa? Sejam? sejam. 5 minit cikgu Boleh. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita cuba. Sukan paragliding dah lama bermula di Sabah dan sejak kebelakangan ini menjadi semakin popular di kalangan pelancong. Ketika berada di sini, saya tidak melepaskan peluang untuk mencuba sukan ekstrim ini.
Tapak untuk sukan paragliding ini terletak di atas bukit yang mempunyai pemandangan Taman Kinabalu dan Lembah Liwagu yang sangat memukau. Tak tahu nak paragliding? Jangan risau. Sekiranya anda tidak pernah mencuba sukan ini, anda boleh sertai tandem penerbangan yang akan membawa anda terbang. Waktu terbaik kalau anda nak mencuba paragliding ialah di waktu tengah hari kerana aliran udara panas yang aktif yang membolehkan anda terbang dengan lebih tinggi dan lancar. Wow, bang, sungguh menyeronokkan paragliding ni. Ini kali pertama saya menaiki paragliding di Malaysia. Okay. Dan ini yang terbesar ya bang? Yes, kami syarikat paragliding company yang besar di Malaysia. Oh, jadi pilot ini nama dia siapa? Nama saya Chris, asal daripada Kota Kinabalu tapi menetap di Ranau. Jadi abang Chris, untuk para penonton yang berada di rumah, kalau diorang ingin menaiki paragliding ni, berapa ringgit dan juga pada satu hari tu jangka masa untuk pelepasan tu dari pukul berapa hingga pukul berapa? Kami di sini di Ranau Paragliding Park, kami buka dari jam 9 sampai jam 4 hari-hari memandangkan cuaca yang okey. Dan untuk orang Malaysia kita charge RM180 termasuk video. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Ini abang Willis ke? Iya. Saya ni Fakri daripada Dairy Borneo bang. Iya. Tu. Jadi saya dengar di sini abang pandai perubatan tradisional. Iya. Kalau boleh saya nak belajarlah sedikit dengan abang. Boleh, boleh. Ni abang tengah buat apa ni? Inilah pokok belimbing manis. Ini kita akan guna dalam perubatan apa ni bang? Ini kita akan gunakan dalam perbuatan puasir. Okey, kalau macam tu jomlah kita pergi tengok. Okey. Dalam segmen Rahsia Borneo pada kali ini, bersama saya Abang Lee Willis akan berkongsi mengenai perubatan tradisional untuk merawat penyakit buasir. Jadi, selamat sejahtera Abang Lee Salam Willis. sejahtera. Abang Lee Willis, mengenai perubatan tradisional ni, sudah Ya. berapa lama Abang Lee Willis buat? Memang agak lama. Lebih kurang dalam 30 lebih tahun. Dan apa yang saya tahu tentang perubatan tradisional ini, dia diajar oleh nenek saya, bapa saya dan ibu saya sendiri. Kiranya kan Abang Lee Willis, Ya. pengalaman Abang Lee Willis ni belajar daripada kaum-kaum apa? Kaum dusun. Iya. Jadi kan Abang Lee Willis, mengenai perubatan buasir ni, Iya. apakah bahan-bahan yang digunakan dalam perubatan ni? Dia ada dua jenis bahan saja, yaitu pucuk belimbing manis dengan pucuk belimbing buluh. Abang Lulis, apa khasiat daripada pokok belimbing manis dan juga belimbing buluh ni? Memang banyak khasiat dia. Selain mengubati penyakit buasir, kita juga boleh buah dia kita boleh makan sebagai ulam. Dan air rebusan dia juga ini kita boleh minum sebagai perubatan untuk melawaskan kita punya najis. Cara untuk kita membuat ramuan dia tu? Untuk merawat buasir ini kita kena rebus ini kedua-dua pucuk ini, pucuk daun belimbing bulu dengan belimbing manis ini. Kemudian kita tangas kita punya dubur menggunakan kedua-dua bahan ini tadilah. Jadi, Abang Lulis, berapa lama untuk kita letak rebusan air tu di bawah kita? Lebih kurang dalam setengah jam kita letak di bawah tempat duduk untuk menangas kita punya tempat keluar najis lah. Uap daripada air rebusan tadi itu akan naik ke dubur kita untuk mengobati buasir tadi. Kira ni kan, berapa kerap kita perlu lakukan perubatan ni? Sehingga buasir itu sembuh 2 kali atau 3 kali sehari. Misalnya kata pagi sekali, tengah hari sekali, dan petang sekali. Kita akan mula-mula kita akan rebus ini dua bahan ini, yang ini pucuk belimbing bulu dengan pucuk belimbing manis. Jadi bang, apa perbezaan antara kedua-dua pokok ni?
Memang berbeza. Dia sama jenis tapi berbeza dari segi buah dia. Kalau di pokok belimbing bulu, buah dia panjang dan bujur. Sementara pokok belimbing manis ini dia segitiga. Daun dia pun ni nampak berbeza juga ya bang? Ya, memang berbeza. Memang berbeza daun dia, tapi dia satu keluarga kayu lah. Tapi khasiat dia sama? Sama juga hasil. Saya dah ambil air ni. Cukup banyak ni? Cukup. Okey, kita dah boleh rebus, taruh atas ni. Sekarang kita akan rebus kedua-dua kerbau ini tadi sehingga dia akan mendidih. Sudah siap betul. Ya. Oh betul. Ya. Dah naik dawak ni. Ya. Jadi kita bawa tu, taruh ke sini. Simpan di bawah bambu sini. Di tengah ni ya? Ya. Okey. Kemudian pas kita akan duduk di atas bambu sini. Untuk tujuan bertangas bubur. Kepada para penonton di rumah yang terkena penyakit buasir, bolehlah mencuba rawatan ini agar ianya tidak ditelan zaman. Bang, terima kasih Sama-sama. kerana berkongsi perubatan tradisional bersama kami semua. Ya, sama-sama. Abang, okey? Kalau abang okey, jom kita selfie untuk masuk ke dalam Diary Borneo. Taman Arnab. Tempat ini sememangnya sesuai bagi anda yang menyukai haiwan yang comel ini. Di sini, anda boleh memberi makanan kepada arnab-arnab dengan syarat makanan diperolehi daripada kaunter pendaftaran. Anda juga boleh bermain, mengusap, bergambar dan sebagainya selagi ianya tidak mendatangkan kemudaratan atau kecederaan terhadap arnab-arnab ini. Tiada masa yang dihadkan dalam memasuki taman ini. Bermakna, anda boleh berada di taman ini sebaik dibuka sehingga ditutup pada waktu petang. Saya sangat teruja ketika berada di sini kerana arnab yang terdapat dalam taman ini sangat jinak dan akan berusaha mendekati saya dengan harapan diberikan makanan. Pusok ataupun jantung pisang, itulah dia masakan tradisional yang akan disediakan oleh Jovilia dalam resipi Borneo pada episod kali ini. Jadi Jovilia, masakan ini sebenarnya berasal daripada mana? Makanan tradisi ini berasal daripada suku kaum Murut. Murut. Yang berasal daripada Tenom. Okey. Sekarang ni kita kenalkan bahan-bahannya dulu. Kita yang paling penting sekali kita ada Jantung. jantung pisang. Lepas tu kita ada ikan bilis, bawang putih, bawang merah, gula, garam dan juga minyak. Sebelum tu kita kena buka dulu kulit ini. Biasa itu. Boleh. Dia nak buka macam ni. Buka kulit dia yang merah sampai jumpa kulit dia yang warna putih. Selalunya kita nak ambil jantung pisang ni, jantung pisang yang muda ataupun yang dah tua? Biasanya dah tua lah. Sementara Fakri buat tu, saya kena panaskan dulu periuk dan isikan air ke dalam periuk. Pertama sekali kita kena rebus jantung kena pisang rebus ni. dulu. Kita kena rebus jantung pisang ni untuk menghilangkan getah pada jantung pisang tu. Okey, cukup ini. Cukup. Kemudian dimasukkan ke dalam tu. Belum lagi. Belum Potong lagi. dulu ni. Okey, potong dulu. Potong dia. Lepas tu kita masukkan jantung pisang. Mungkin Fakri boleh tolong potong.
Boleh. Boleh. Dia bila nak saya potong yang mana? Oh, bawang putih ni. Bawang putih. Bawang putih dan juga bawang merah. Ambil semua? Ambil 2 cukup. 2 cukup dan juga bawang merah 2. Okey. Ini nak potong kecil-kecil atau potong besar-besar? Potong kecil-kecil. Fakri. Ya. Fakri tahu tak apa khasiat jantung pisang? Alamak, tak tahulah. Ni nak bagi tahu ni. Okey. Jantung pisang dipercayai boleh mengelakkan obesiti dan juga menyihatkan jantung. Air kita sudah mendidih, jadi saya boleh masukkan jantung pisang. Masukkan saja. Oh, masukkan saja macam tu. Kita mau tunggu sampai getah dia hilang. Sampai air ini bertukar jadi warna hitam. Wow, dah boleh angkat ni. Sekarang kita nak angkat dia. Angkat yang mana dulu? Jaga panas. Yang mana-mana saja. Mana-mana saja pun boleh. Okey. Sekarang kita kena toskan dia dulu. Pandai Fakri. Sekarang ni getah dia dah hilang. Lepas ni kita kena potong dia. Jadi yang mana yang kita perlu potong dan buangkan? Kita kena buang ini dia. Oh, ini tak boleh ini makan. Tak boleh. Banyak getah. Sekarang ni kita kena potong dia kecil-kecil. Kecil-kecil. Sementara tu saya kasih hidup api. Panaskan periuk. Makan dulu. Oh. Periuk dah panas, kita masukkan sedikit minyak. Oke, sementara tu kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Kita goreng dia. Ini dah siap dah ni? Dah siap. Oke, tunggu kejap. Lepas tu kita masukkan ikan bilis. Ikan bilis ni nak masukkan semua? Kita masukkan semua. Oh. Okey. Lagi banyak lagi okey. Lagi sedap. Ini kita nak gaul dia sampai Garing. garing. Sampai garing. Itu dah okey dah tu. Okey. Sekarang boleh bagi saya jantung Dia pisang. tak nak, saya nak masukkan. Semua ya? Boleh semua. Itu dia. Oh, sedap ni. Bunyi dia pun masih kuat. Tidak. Boleh? Boleh. Tolong. Okey. Sekarang Fakri mau try? Mau Saya cuba? yang masak? Mau Okey, cuba? bolehlah, bolehlah. Cuba. Dia tak ni tak sakit kan? Tidaklah. Okey. Gaul. Gaul Lagi. Gaul lagi. Sekarang boleh tolong letakkan air. Boleh. Sedikit air. Sedikit air. Okey, jadi bila cakap bila kena berhenti? Okey, cukup. Sekarang gaulkan lagi. Gaulkan dia. Kalau macam ni okey. Dah hilang bunyi, jadi saya hilang takut. Jadi saya boleh masak. Sekarang ni kita letakkan garam dan juga gula. Okey, yang ni saya tak boleh letak sebab saya tak tahu macam mana secukup rasa. Tak apa, saya letak. Kalau nak tahu macam mana secukup rasa, letak sedikit-sedikit. Dan juga gula. Okey. Gaul lagi? Gaul lagi. Okey. Gaul dia. Sudah siap? Dah siap dah. Boleh sudah. Siap. Kita boleh makan sudah ni. Satu. Kita masukkan semuanya ya? Masukkan semua. Pelan-pelan nanti tumpah. Okey. Jaga panas. Siap sudah kita punya pusuk. Pusuk ataupun jantung? Jantung pisang. Jadi biar saya rasa dulu. Baca doa dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tak? Okey. Sedap. Sedap. Rasanya seperti ada sedikit rasa ikan bilis. Dan juga jantung pisang ni dia macam jadi jus lah dia bilang. Dia sudah sebati dengan jantung pisang. Jadi para penonton di rumah bolehlah mencuba resepi Borneo daripada suku kaum Murut iaitu pusok. Sebelum tu, kita selfie dulu untuk masuk ke dalam diary Borneo.
Di Sabah juga terdapat tarikan istimewa seperti di Cameron Highland. Tarikan itu ialah ladang teh. Teh Sabah ialah satu-satunya ladang teh organik di Borneo. Anda boleh melihat bagaimana teh diproses dan dipetik di sini. Ketika saya berada di sini, Jovilia mengajak saya untuk memetik teh itu sendiri. Sudah pasti, saya tidak akan lepaskan satu peluang keemasan ini. Bagi saya, ini merupakan satu pengalaman yang sangat menarik. Jadi, kepada anda yang tiba di sini, jangan lupa untuk cuba memetik sendiri daun teh ini dan merasai kesegaran teh Sabah di restoran yang disediakan. Menarik dan menusuk kalbu bukan? Inilah dia antara muzik tradisional yang masih kekal di negeri Sabah. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah berbangga kerana masih ada lagi generasi yang memelihara khazanah ini agar ianya kekal dan tidak ditelan zaman. Sehingga kita berjumpa di episod yang akan datang bersama saya Fakir Syafiq, hos anda, pada hari dan waktu yang sama dalam rancangan Diary Borneo. Dan jangan lupa hashtag Diary Borneo @RTM dan hashtag Nuat Production. Bang, ini muzik ni apa nama dia? Ini muzik dipanggil Kuriding ataupun ada juga orang panggil Bungkau. Bang, satu lagu lagi, yang lain pula. Boleh.